Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Inilah tabiat dan juga sikap ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, khususnya daripada Parti PAS. Ya, MP Jasin tidak habis-habis ya mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan istilah mahakaya. Ya, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin daripada PAS yang lain, termasuklah presidennya mempertikaikan perkataan ketimbanglah. Kenapa bukan hal rakyat di parlimen, di kawasan parlimen mereka tidak diutarakan dalam sesi perbahasan ini supaya suara rakyat, kesusahan rakyat, keperluan rakyat itu lebih diutamakan daripada menunggang isu bangsa dan agama seperti mana yang seringkali kita lihat dilakukan oleh ahli-ahli parlimen daripada PAS khususnya. Jadi sahabat semua, sekali lagi MP Jasin ini persoalkan penggunaan mahakaya. Kenapa tidak persoal nama Mahathir? Ada Mahathir di sana. Kenapa tidak persoalkan mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya? Jadi begitu jumut, begitu dangkalnya fikiran mereka sahabat-sahabat semua. Hanya mempersoalkan ayat-ayat, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Perdana Menteri dalam sesi perbahasan, sesi pembentangan bajet 2025 Malaysia Madani. Amat-amat memalukan. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda ya kenyataan daripada ulama daripada PAS ini, ahli Parlimen Jasin ini. Jadi tanpa membuang masa, bersama-sama kita dengar dan Anda sendiri nilai sahabat semua. Apatah lagi Malaysia yang salah satu rukun negaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan dan agama resmi persekutuannya adalah Islam. Di dalam akidah Islam, harta adalah milik Allah. Al-mal huwa malullah. Kerana Allah yang menciptanya dan mengurniakannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Hanya Allah sahaja yang maha kaya. Kekayaan manusia hanyalah pinjaman. Oleh kerana itu pengurusan harta, sama ada harta peribadi atau negara, mestilah diuruskan sesuai aturan dan syariat yang diturunkan Allah sahaja. Saya berharap ungkapan mahakaya yang ditujukan kepada golongan tertentu dalam sebuah masyarakat berasaskan tradisi barat tidak lagi digunakan selepas ini. Tuan yang dipertua, konsep keadilan sosial mula diperkenalkan di Eropah pada abad ke-20 oleh ahli-ahli falsafah politik barat. Ia adalah rentetan dari perkembangan sejarah barat selepas dari era reformasi dalam menyediakan asas-asas sekular bagi keadilan sosial dan politik. Ia adalah harakah atau gerakan yang menolak agama sebagai panduan bermasyarakat dan bernegara. Ia menggantikan ajaran agama dengan teori-teori dan ideologi-ideologi sosial, ekonomi dan politik. Wahyu digantikan dengan rasionaliti dan bimbingan para nabi digantikan dengan pemikiran ahli falsafah. Panduan ideologi akhirnya terbukti telah gagal untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Tidak sanggup kita dengar ya. Semuanya berkaitan agama, bukannya berbahas tentang belanjawan sahabat-sahabat semua. Jadi bukan kita salahkan ya, ini bagus kalau berceramah itu di tempat-tempat masjid di Surakaya yang bagus, baik itu pandangan saya. Tapi bukan dalam parlimen yang mengkhusus kepada perbahasan ya, untuk perbahasan belanjawan. Tapi lain pula persoal perkataan mahakaya lah, ketimbang lah, macam-macam lagi lah. Ya, adakah mereka ini rakyat ataupun rakyat Malaysia yang ada di kawasan parlimen mereka tidak ada masalah? Kenapa tidak diutarakan masalah itu? Kenapa perkara seperti ini yang diulas dan sebagainya? Sepatutnya bagi saya yang penting itu adalah permasalahan rakyat di kawasan masing-masing harus diselesaikan, diutarakan di dalam Dewan Rakyat ini. Inilah masanya, bukan asik-asik agama lah, bangsa lah dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, istilah mahakaya hanya untuk Allah, kata ahli Parlimen PAS daripada Jasin. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, ya, Zulkifli Ismail, ahli Parlimen Jasin PAS hari ini membangkitkan penggunaan istilah mahakaya oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2025 Malaysia Madani yang menurutnya tidak bersandarkan kefahaman Islam. Zulkifli yang juga timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat itu berkata, ini karena istilah itu hanya boleh digunakan untuk Allah.
adalah jelas penggunaan konsep tersebut tidak diambil dari kefahaman Islam kerana yang maha kaya dalam ajaran Islam hanyalah Allah, Tuhan sekalian alam, katanya. Hanya Allah sajalah sebagai pencipta alam ini yang boleh digunakan ungkapan sebagai maha kaya. Ia tidak berhak dinisbahkan kepada selainnya daripada Allah. Ya, katanya ketika perbahasan di Dewan Rakyat kemarin. Dalam pembentangan belajaran 2025 pada 18 Oktober lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, menggunakan istilah maha kaya sebagai merujuk kepada warga yang mempunyai pendapatan tinggi dan termasuk dalam kategori yang tidak layak menerima subsidi. Sementara itu, Zulkifli memetik surah Al-Fatir ayat 15 yang bermaksud oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang dialah saja yang maha kaya lagi maha terpuji. Itu antara ayat Al-Quran ya, yang ayat surah Al-Fatir yang digunakan oleh Persuruhjaya PAS Melaka ini. Dan katanya, saya berharap ungkapan makai yang ditujukan kepada golongan tertentu dalam sebuah masyarakat berasaskan tradisi barat tidak lagi digunakan selepas ini. Itu antara kenyataan ya dalam sesi perbahasan yang dibuat oleh pemimpin ataupun ahli parlimen Jasin daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah kenyataan-kenyataan yang bagi saya sesuatu yang tidak pada pandangan saya ya, satu yang muskil ya, muskil kenyataannya itu. Bukan kita mempertikaikan, tapi ada kemuskilannya di sana. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Dan satu perkara lagi yang saya ingin nyatakan adalah kenyataan terkini daripada Nazwan ya, ditujukan khas kepada Akmal Saleh. Akmal Saleh ini boleh dikatakan suara kepada PAS, itu pandangan saya lah ya. Hari ini Nazwan mengingatkan Akmal, Najib pengerusi khazanah ketika melabur Fashion Valid, katanya. Akmal ini sentiasa mau menjadikan isu-isu panas ini demi tujuan politiknya, demi kelihatan sebagai hero dan sebagainya. Sedangkan ya, daripada kenyataan pemimpin PKR ini, Nazman Halimi mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh supaya tidak lupa siapa pengurusi khazanah nasional semasa keputusan dibuat untuk melabur dalam Fashion Valid. Ini susulan kritikan Akmal terhadap bekas ahli parlimen DAP Tony Phua yang mengatakan penggunaan dana awam dalam jumlah besar untuk syarikat yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut seperti Fashion Valid adalah luar biasa. Mungkin Akmal lupa, katanya, siapa pengurusi khazanah tak kala dana awam yang luar biasa diberikan kepada syarikat Fashion Valid bermula Mac 2018, kata Nazwan melalui kenyataan Malaysia Kini. Pengurusi khazanah pada Mac 2018 ialah Perdana Menteri dan Menteri Kawan ketika itu, iaitu Najib Razak. Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB secara bersama telah melabur sebanyak 47 juta ringgit dalam Fashion Valid. Bagaimanapun, minggu lalu 2 JLC itu menjual pegangan dalam syarikat itu pada 2023 susulan nilai sahamnya merosot hampir 44 juta. Kemudiannya Akmal, penyokong tegar Najib, telah menggesah penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat kerugian Fashion Valid. Phua yang menggambarkan kerugian Fashion Valid sebagai risiko biasa dalam pelebaran modal teroka turut menggelar Akmal sebagai pelawak kerana meminta penubuhan RCI. Dalam hantaran di Facebook hari ini, Ketua Pemuda UMNO itu membalas dengan menggelar puak bodoh. Inilah ya, politik ekstrim yang diamalkan oleh Akmal ini, satu yang sangat-sangat biadab, sahabat semua. Namanya seorang berbangsa Melayu, agama Islam. Kita tahu negara kita ini mempunyai adab yang tinggi, tetapi adakah Akmal ini mempunyai adab yang tinggi? Kalau sebelum ini dia disaman kerana menggelar Teresa Kok sebagai nyonya tua, kalau saya tidak silap, ya. Dan hari ini sekali lagi menggelar orang bodoh. Adakah dia ingat dia sendiri, dia seorang saja yang bijak? Tidak, sahabat semua. Pada pandangan saya, dia ini tidak lain ya, dia seorang sebenarnya yang bodoh sombong, menganggap dirinya itu bijak, tapi sebenarnya dia bodoh sombong, tidak melihat kepada fakta dan sebagainya. Sementara itu pandangan saya ya. Jadi sementara itu, Nazwan yang juga Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor berkata semua pihak mahukan ketulusan dalam hal ini dan tidak perlu ada perbuatan hina menghina. Kita semua mahukan ketulusan dan sewajarnya ditunggu hasil siasatan yang sedang dijalankan terkait isu kerugian Fashion Valid yang melibatkan dana awam.
Cuma saya fikir tak perlu terlalu sinikal hingga ketak meremeh dan menghina pihak lain dengan label bodoh dan sebagainya, katanya. Selepas kerugian Fashion Valley didedakan, pengasas bersama Vivi Yusuf dan suaminya, Fazaruddin Shah Anwar, mengambil tanggungjawab dan meletakkan jawatan daripada meletak jawatan ya daripada syarikat itu. Syarikat tersebut kini sedang disiasat oleh pihak SPRM berhubung kerugian tersebut, manakala Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan khazanah menjalankan siasatan dalaman. Jadi itu antara sedikit perkembangan ya berkaitan dengan Fashion Valley yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Tetapi kenapa ya masih khazanah ini dan PNB ini melabur kepada syarikat itu? Satu yang amat muskil dan begitu banyak persoalan yang timbul kerana perkara ini, sahabat semua. Akmal Salidi pula mau tunjuk hero, ya, sedangkan dia lupa yang ketika itu pengurusi khazanahnya adalah Perdana Menteri ketika itu, yaitu Najib Razak. Macam dia ni sedang tembak bosnya sendiri. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nova Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.